Okey, sebelum kita mulakanlah majlis kita dah okey doktor, kita boleh mulakan doktor? Ya, okey. So kita mulakan majlis kita dengan bacaan dulu kitab Al-Fatihah. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke program Santai bersama Kaunselor dengan topik penerusan tekanan melalui terapi seni. Program ini adalah anjuran unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Selangor kampus Puncak Perdana, dan saya Nur Razila Razwan selaku MC pada hari ini merupakan pegawai psikologi ataupun kaunselor di unit kerjaya dan kaunseling UiTM kampus Puncak Perdana. Okey, untuk makluman tuan-puan ya, unit kerjaya dan kaunseling tidak hanya menyediakan perkhidmatan kaunseling dan pembangunan diri kerjaya kepada pelajar tapi juga kepada staf. Bermula daripada 2018 kita dah mula panjangkan kita punya perkhidmatan kepada staf juga. Okey, saya rasa sebelum kita mulakan program pada hari, bolehlah untuk kita berkenalan dahulu dengan penceramah kita pada hari ini ya. Ya, penceramah kita hari ini sebenarnya Tok Guru saya, jadi saya berbesar hatilah untuk menjemput Dr. Azizah pada hari ini. Okey, Dr. Azizah, penceramah kita adalah Dr. Azizah Abdullah, merupakan pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia dan juga merupakan seorang expressive art psychotherapy ya. Dan mengapa saya panggil Dr. Azizah untuk berkongsi pada hari ini adalah berdasarkan kelayakan beliau lah untuk berkongsi dengan kita tentang expressive art therapy ya. Okey, Dr. Azizah memegang PhD daripada University of Strathclyde. Betul tak doktor? Ke saya salah sebut? Betul kan? Okay, dan daripada United Kingdom. Dan bidang yang doktor buat waktu PhD adalah expressive art therapy in counselling. Pada masa yang sama, doktor juga adalah kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia, merupakan presiden untuk Association for Creative Arts and Play Therapy Malaysia, co-founder untuk Asian Creative Art Therapy Association, merupakan aktif member untuk International Expressive Art Therapy Association, merupakan aktif as individual member untuk International Association for Creative Art in Education and Therapy. Kalau nak baca CV Dr. Azizah ataupun kami biasa panggil Dr. Aziz, sangat panjang, dan kalau tuan-puan nak tengok kita nanti boleh Dr. Aziz boleh sharekan, dan memang kalau kita tengok tu Dr. Aziz adalah orang yang memang layaklah untuk berkongsi dengan kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, majlis menjemput Dr. Aziz untuk berkongsi dengan kita pada hari, dan mohon untuk tuan-puan bagi kerjasama sebab rugi sebenarnya kalau tak betul. Satu adalah sukar untuk dapatkan Dr. Aziz, dan kedua adalah rugi kalau kita tak ambil peluang untuk betul-betul enjoy the moment dan be in the activity yang Dr. Aziz akan buat. Itu sahaja majlis ini, majlis menjemput Dr. Azizah untuk berkongsi dengan kita pada hari ini. Jumpa doktor. Okey, terima kasih Zila. Saya panggil Zila ya, Puan Razila. Lama tak berjumpa. Clear tak suara saya ni Zila? Clear doktor, clear. Okey, so harapkan semua dapat mendengar dengan baiklah, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan daripada UiTM, kalau tak silap saya Puncak Perdana yang join kita lah. Kalau dilihat 80 lebih ni, kalau dalam dewan penuh ni kan, kalau kita berada dalam dewan memang penuh, hampir penuh satu dewan. Terima kasih kepada semua kerana dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini, walaupun secara online. Saya bersiaran daripada Alustar Kedah dan bersama dengan rakan-rakan yang mungkin dari berbagai lokasi. Dan terima kasih juga kepada Puan Zila yang memperkenalkan saya tadi. Dia sebutan universiti dia tu memang susah sikit, University of Strathclyde. Nak sebut orang tak biasa susah sikit kan. Dan banyak saya belajar di sanalah tentang terutamanya pengurusan stres di bawah National Health Service Scotland, dan bertepatan dengan topik pada hari ini. Kebetulan kalau pensyarah tu memang sekarang ni dalam situasi yang agak stres lah kot untuk selesaikan marking dan sebagainya. Dan untuk yang lain-lain kita cuba lihat bagaimana kita dapat menguruskan, sebab stres ni dia datang selalu tiba-tiba tak diduga dan sebagainya lah. Dan seperti yang dinyatakan oleh Puan Zila tadi, sebab sesi kita ni lebih kepada hands on walaupun secara online,
Tapi kita akan buat aktiviti seperti yang diminta di poster, sediakan kertas lukisan dan juga alat-alat mewarna, ataupun kalau yang tak sempat, tak sedia dan sebagainya, boleh saja gunakan kertas A4, pen ataupun pensel yang ada di atas meja kita lah, kerana bila kita secara online ni mungkin kita sambil-sambil, ada yang macam saya pun kadang-kadang saya terpaksa join, saya terpaksa buat kerja lain dan sebagainya. Tapi kita seperti yang dinyatakan oleh Puan Zila tadi, sesi kita secara santai. Kita lebih kepada kita cuba meneroka dalam diri kita. Kita cuba lebih memahami diri kita. Kita cuba lebih dapatkan jawapan sendiri daripada dalam diri kita lah melalui aktiviti dan sesi yang kita akan kongsikan bersama nanti. Dan saya juga mengalu-alukan nanti selepas aktiviti, sesiapa yang nak berkongsi secara verbal boleh onkan mic dan boleh berkongsi lah, sebab kita mengharapkan aktif partisipan. Sebab kalau tak aktif partisipan memang kita tak tahu prosesnya berjaya ke tidak, sesinya okey ke tidak. Dan bagi yang kurang selesa, segan ke, atau bahasa Kedah segan ataupun malu nak berkongsi secara verbal, boleh tulis di ruangan chatting. Nanti kita akan respon kepada di ruangan tersebutlah kepada apa sahaja tulisan yang dinyatakan. So kita akan adakan beberapa aktiviti lah, serana background saya terapi seni. Jadi kita cuba menggunakan beberapa kaedah yang mungkin boleh kita applykan apabila kita berada dalam situasi-situasi yang kurang menyenangkan kepada kita lah. Mungkin yang kurang selesa, yang mungkin tiba-tiba kita rasa tertekan. Dan mungkin selama ni pun kita dah buat, kita dah ada praktis, kita dah buat selalu, tapi kadang kita tak perasan. Itu satu cara yang terbaik untuk mengurus diri kita lah dalam situasi yang mencabar dan sebagainya. So ini saya cuba share lah kot lah Puan Zila. Saya cuba dulu sebab saya tak berapa biasa dengan Google Meet ni. Kita banyak menggunakan Zoom ataupun Webex. Jadi saya cuba dulu. Kalau saya tak boleh, Puan Zila tolong share lah untuk saya. Sebab saya duk mencari. Sekejap saya try. Saya rasa tak boleh lah Puan Zila. Kena Puan Zila tolong share. Boleh, saya share Dr. Kejap Tolong share lah screen. Ringkas je beberapa yang saya nak tunjukkan, lainnya kita akan buat bersama-sama pada pagi inilah. Mungkin kalau kita tak buat untuk manfaat diri kita pun, kita boleh gunakan bila kita bersama dengan anak-anak kita ke, keluarga kita ke, saudara-saudara, kawan-kawan kita dan sebagainya lah. Okey, ni Nur Izzati ada respon terbaik, insyaAllah doktor. Okey, terima kasih. Okey. So kita akan bersama-sama pada pagi ini untuk kita melihat bagaimana kita boleh gunakan terapi seni untuk pengurusan tekanan, termasuk juga pengurusan emosi dan pengurusan diri kita lah, yang boleh macam mana cara kita untuk kita laksanakan perkara tersebut lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur Unit Kejaya dan Kaunseling bahagian hak ehwal pelajar UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Perdana. Harap-harap betul lah apa yang saya tulis itu. Okey, teruskan Zila. Okey, kita lihat bersama-sama apa yang akan kita go through selama lebih kurang hampir tak sampai 2 jam lagi dah, adalah macam mana kita nak mengenal pasti punca-punca tekanan yang kadang-kadang memang kita tahu ada dalam diri kita, kadang-kadang tanpa diduga datang, dan kadang-kadang ada faktor luar, faktor yang bukan daripada diri kita sendiri yang membuatkan trigger kepada tekanan dalam diri kita. Dan kadang-kadang akibat daripada perkara-perkara ini banyak memberi kesan kepada kesejahteraan diri kita lah, terutamanya kepada diri kita dan mereka-mereka yang berdekatan dengan kita lah, yang signifikan dengan kita,
yang dekat dengan kita seperti keluarga kita dan sebagainya. Mungkin at the end-nya boleh memberikan kesan negatif kepada kehidupan kita keseluruhannya lah. Kita akan melihat yang itu, dan juga yang utamanya macam mana, bagaimana kita nak menguruskan tekanan tersebut lah apabila berada ataupun kita tahu ataupun kita boleh kontrol perkara tersebut. Ada juga yang kita tidak boleh kawal. Jadi macam mana cara kita nak menguruskan tekanan tersebut. Dan yang paling penting, kadang-kadang saya terpaksa gunakan term bahasa Inggeris, how we want to let go. Macam mana kita nak mengurus supaya berlaku stress releasing dalam diri kita, dan juga adanya satu keadaan yang kita boleh membina self-care terapi kita sendirilah dengan macam-macam cara lah yang mungkin nanti bila kita teroka bersama-sama, kita tak perasan sebelum ni banyak kita buat self-care terapi kita sendirilah. Itu sangat penting untuk membantu kita untuk meneruskan kehidupan dengan lebih lebih harmoni, lebih sejahtera secara holistik yang melibatkan keseluruhan fungsi tubuh badan kita dan keseluruhan sistem kehidupan kita yang kita sebut sebagai ekosistem dalam diri kita lah. Okey, kita akan tengok nanti. Okey, Zila teruskan. So ini cuba kita lihat bersama-sama. Ini antara faktor-faktor lah yang trigger kepada tekanan yang mungkin kita dah tahu ataupun mungkin yang kita tak perasan sebelum ni. Dia selalunya ada dua faktor yang membawa kepada tekanan lah. Yang pertamanya yang dalam diri kita lah, faktor dalaman diri kita. Bagaimana cara kita mengawal emosi kita, sebab ada setengah orang dia mudah breakdown emosi dia. Kadang-kadang kita melihat seseorang yang kita tak berani nak bercakap lebih kurang dengan dia, dia cepat emosi, dan juga strategi daya tindak dia, bagaimana cara dia menguruskan kehidupan dia secara problem solving ke, secara emotion solving ke, ataupun kadang-kadang akibat daripada karakter personality kita yang biasanya kalau jenis type A dan type B. Kalau type A tu yang agak kadang-kadang kita nak sesuatu tu agak perfectionist, kita tak boleh, kita sangat-sangat struktur, jadi akan membuatkan lebih mudah kita dilanda oleh stres lah. Kalau kadang-kadang kita tak mencapai target dan sebagainya ataupun kadang-kadang kita berhadapan dengan rakan-rakan sekerja ataupun bos yang type A personality. So macam mana cara kita nak handle? Kerana kita memang tak boleh mengawal orang lain, tapi kita mengurus diri kita sendiri. Ataupun kalau kita yang type B yang agak fleksibel, memang kuranglah kita punya trigger kepada tekanan lah. Dan juga aspek-aspek kerohanian kita. Sebab kadang-kadang kita rasa stres, rabut yang teramat. Jadi mungkin kita boleh buat satu muhasabah diri ataupun self introspection kita pada hari ini untuk kita melihat balik level aktiviti kerohanian kita. Sebab kadang-kadang faktor itu pun menjadi satu faktor yang boleh membawa kepada tekanan lah. Sekiranya kita tak boleh, misalnya kita tidak kita kurang dari segi pemahaman tentang takdir kehidupan dan sebagainya. Mudah orang nak bercakap dengan kita, tetapi bila kita lalui itulah yang berat. Jadi jika kita memang ada kefahaman yang tinggi tentang aspek kerohanian, memang sangat membantu untuk menguruskan kehidupan dan emosi kita lah, pengurusan diri dan juga mental health status kita. Adakah sekarang ni kita dalam keadaan yang bagaimana? Kadang-kadang kita nampak seseorang tu dia ceria, gembira, bahagia, nampak sangat-sangat gembira, tetapi sebenarnya dia sedang struggle dengan kemurungan, dengan anxiety dan sebagainya. Jadi kita cuba meneroka yang itulah yang mungkin kadang kita nampak benda tu simple tetapi kesannya cukup besar kepada kehidupan kita lah. Dan juga faktor eksternal, misalnya persekitaran, keluarga, tempat kerja, sokongan sosial, persaingan di tempat kerja dan sebagainya, macam-macam. Kadang-kadang pergatuan konflik adik-beradik pun boleh membawa kepada
tekanan jangka panjang kalau kita tak boleh nak mengurus emosi dengan baiklah. Jadi itu faktor-faktor yang kita akan teroka nanti bersama-sama dalam diri masing-masing, yang bila kita lukis rahsianya kita saja yang tahu, tak ada siapa yang tahu, tapi tujuan kita nak membantu diri kita sendiri. Dan kalau kita lihat tekanan ini selalunya diakibatkan seperti yang saya nyatakan tadilah, perubahan-perubahan dalam kehidupan. Misalnya kalau yang lama tak boleh balik kampung, terutama pengalaman kita 2 tahun tak boleh balik beraya di kampung dan sebagainya, memang boleh membawa kepada kesedihan dan juga macam-macam emosi negatif lah, yang akhirnya boleh trigger kepada stres, permintaan-permintaan di tempat kerja dan sebagainya lah, ataupun dalam situasi keluarga. Kawalan luaran dan dalaman, apa yang kita boleh kontrol, apa yang kita tak boleh kontrol, itu yang kita perlu faham lah. Sebab kadang-kadang bila faktor kita tak boleh kontrol, memang sukar untuk kita nak menanganinya, dan macam mana kita nak buat, sama ada kita mengelak dan sebagainya lah. Dan juga sokongan-sokongan yang kita ada di sekeliling kita lah, rakan-rakan dan sebagainya. Sebab ini satu faktor yang sangat penting untuk kita lah. Dan juga misalnya kalau kita selalu sakit dan sebagainya, macam saya baru ni bila saya lepas dos ketiga vaksin, teruk efek pada saya. Jadi kalau kita tak ada support, memang sangat memberi kesan kepada kita lah. Perhubungan di rumah, di tempat kerja, masyarakat dan sebagainya. Jadi semua ini yang boleh kita cuba teroka dalam diri kita. Mana yang boleh kita perbaiki, mana yang kurang kita cuba cari kaedah bagaimana untuk kita nak menjadikan keadaan itu lebih baik. Yang pentingnya sebab kita perlu sihat, kerana bila sejak saya dilanda kurang sihat, saya dapat merasakanlah kesihatan itu adalah sangat utama. Dan untuk menjaga kesihatan tu kita perlu jaga semua aspek kesejahteraan diri kita lah, fizikal, emosi, mental dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kalau kita biarkan sahaja stres tersebut, kita rasa macam tak ada apa-apa, kita take for granted. At the end-nya kita boleh collapse akibat daripada kita tak kisahlah, terutama menjaga kesejahteraan, kesihatan diri kita lah, exercise dan sebagainya. Itu semua sangat penting untuk membawa ketenangan jiwa kepada kita. Okay, Zila teruskan. So saya pun tak nak bercakap banyak, sebab kalau bercakap banyak ni pening, boring pun ada kan, terutama online ni duk tengok skrin saja. Kita akan buat kejap lagi untuk meneroka. So sebenarnya apa yang kita tahu tentang diri kita, tingkah laku kita, emosi dan sebagainya, sebenarnya sedikit saja yang kita lihat. Banyak lagi yang mungkin kita tidak sedar, yang mungkin kita cuba mengelak, kita cuba pendamkan, kita cuba simpankan. Inilah aspek-aspek yang kadang-kadang besar kesan dia, boleh trigger kepada stres lah. Saya tengok ada orang angkat tangan, saya tahu kenapa, mungkin Zila boleh respon kot. Ada yang tadi angkat tangan, boleh respon, kita tekan pun. Tekan kejayaan Kau tekan kot. Okay, kita tekan kot sekejap. Yang petang tu Okay, Zila teruskan dengan slide seterusnya. Kita tengok yang bawah tu nanti, yang iceberg tu melalui lukisan. Okay, Zila teruskan. Okay, so satu yang teknik dalam terapi seni, cuba kita lihat skrin ini dan kita letakkan diri kita di tempat gadis wanita tersebut lah. Kalau kita lihat banyak yang difikirkan, mungkin dalam keadaan dia stres, mengejar deadline dan sebagainya lah. Jadi kita juga bila kita dalam situasi yang banyak tugasan yang kita nak kejar deadline, selalu banyak workload ataupun konflik-konflik dalam keluarga kita yang mungkin tak selesai di rumah, terbawa-bawa sehingga ke tempat kerja, ataupun pergaduhan dengan konflik dengan rakan dan sebagainya, semuanya akan memberi kesan kerana semuanya akan sentiasa berlegar-legar dalam diri kita lah, sentiasa berlegar-legar, sentiasa ada dalam diri kita. Kadang kita tak sedar, kita rasa kita okey, tapi sebenarnya kita macam membawa satu bebanan
Kalau sekarang ni cuba kita rasa bahu masing-masing, sebenarnya kita sedang membawa macam kalau bahasa Kedahnya rebah, kayu-kayu berat tu kan. Cuba kita rasa pada bahu masing-masing, berat sebenarnya apa yang kita sedang bawa. Kita pun tak tahu kadang-kadang apa sebenarnya yang kita sedang bawa lah. Okey, Zila teruskan slide seterusnya. Ini pun sama, satu lagi yang banyak kalau kita lihat wajahnya tu memang wajah yang tengah stres sangat-sangat lah juga kan dengan macam-macam yang rakan-rakan dia tunjukkan tu. Bila melihat gambar ini, image ini, cuba kita kaitkan dengan diri kita. Kalau cuba letak diri kita dalam situasi macam mana lelaki ini berada, dan cuba pejam mata, cuba imagine apa yang kita nampak sebenarnya sekarang ni. Cuba buat semua orang. Apa sebenarnya yang kita nampak yang tak menyenangkan kita, yang membawa kesakitan, buatkan kita rasa penat, emosi, penat mental, penat segala-galanya. Ada tak sekarang ni? Sebab saya tak nampak kan, so saya buat dan saya tunjukkan, cuba buat dan cuba rasakan. Sebabnya kita lebih kepada cuba kita rasa dan kita akan dapat jawapannya nantilah. Tak cukup recovery, tak cukup untuk apa? Recovery ni pemulihan lah kan. Tak cukup untuk kita nak hilangkan penat lah. Kalau dalam konteks bahasa biasanya, tak cukup untuk kita nak pulih sepenuhnya. Kita akan tengok nanti macam mana yang boleh kita cuba bantu diri kita lah untuk kita nak pulihkan diri kita. Okey, teruskan. Okey, so untuk lebih kurang 10 minit, saya minta semua buat satu free drawing, tak perlu risau boleh melukis ke tidak. Just simple free drawing yang saya tunjukkan contoh. Ini saya tunjukkan contoh ni yang saya buat pada tahun lepas ni dengan satu kumpulan. Macam mana kita nak meneroka punca-punca tekanan dalam diri kita lah. Yang pentingnya jangan fikir apa-apa yang kita nak buat, just draw saja. Buat satu drawing, apa sahaja image, tak kira lah simbol image apa sahaja yang keluar, nanti kita akan tengok bersama-sama. Yang pentingnya punca tekanan dalam 2 minggu terkini, daripada 2 minggu lepas lah. Cuba kita lihat bersama-sama daripada sejak 2 minggu lepas, apa perkara-perkara yang bawa tekanan kepada kita. Cuba terjemahkan dalam bentuk lukisan. Nanti kita akan lihat bersama-sama lah. Okay, so Zila stopkan dulu sharing. Kita bagi masa 10 minit ni dan mungkin tak Zila boleh pasang yang muzik tadi tu kot sementara mereka melukis kan, supaya taklah boring senyap dekat skrin. Okay, so good luck semua. Just buat satu drawing, free drawing, image atau simbol apa sahaja yang berkaitan dengan punca-punca tekanan semenjak 2 minggu lepas, bermula 2 minggu lepas. Okay, good luck dan sekejap lagi kita akan teruskan dengan apa yang kita nak buat seterusnya. Okay, Zila boleh pasang tu kot muzik yang tadi tu. Saya offkan kamera saya dulu lah bagi mereka peluang untuk melukis dulu.
Okey. Ada yang respon tadi dah siap. Ada yang mungkin sedang masih melukis dan ada yang tak dapat nak buat apa-apa, tak dapat idea dan sebagainya. Tak mengapa. Ada tak sesiapa yang sudi nak berkongsi dulu? Kita nak tengok apa hasil daripada pre-drawing 10 minit tadi. Ada tak sesiapa yang sudi nak berkongsi dengan kita pagi ni? Jemput tuan-puan. Tak apa, belum ada. Zila share balik yang slide tadi, belum siap. Okey, tak apa, belum siap. Siapkan dulu, nanti boleh berkongsi nanti. So Zila share balik yang slide tadi. Suara saya ni serak-serak sikit. Ada apa? Banyak bercakap, banyak bercakap dengan student kan. Okey, kertas saya kosong. Saya betul-betul tak tahu nak lukis, tulis apa. Dah siap tapi malu nak tunjuk. Buruk sangat lukisan ni. Okey, tak mengapa. Sebenarnya tu yang Puan Zila ada tunjukkan tu contoh. Sebenarnya bila kita guna sama juga macam kalau kita lihat dekat skrin ni, saya bukan nak melihat cantik atau tidak, tetapi kita nak meneroka makna di sebalik rahsia. Rahsia cerita di sebalik image tu lah. Tak mengapa kalau kisah Benda tu memang ada, tapi benda tu ditegur balik lah sebab benda tu melibatkan amalan yang tak. Ingatkan nak berkongsi dekat grup kita. Tak mengapa kalau lukisan tak cantik ke, kita bukan nak melihat lukisan tu sebab ini bukan kelas lukisan, tetapi kita nak meneroka makna tu. Ada yang belum siap dan sebagainya. Saya duk baca dekat respon ni, ada yang internet slow dan sebagainya. Meriah lukisan Puan Zila, taman-taman. Ni ada siapa tulis kat sini? Khairina nak mencuba berkongsi ke? Atau nak saya teruskan dulu? Nak berkongsi. Kalau nak kongsi, Zila stop dululah skrin tu. Okey. Boleh kita melihat bersama-sama apa bentuk image yang ada dan apa cerita di sebalik image tu. Banyak image-nya tu. Okey. Doktor boleh nampak ke doktor? Clear, nampak terang. Saya harapkan rakan-rakan yang lain pun nampak image tu. Image-nya okey. Terang, sangat-sangat terang. So, boleh tak berkongsi dengan kami apa makna di sebalik simbol-simbol itu? Okey. Dalam lukisan saya ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Khairina. Saya dari saya seorang guru lah daripada Kuching, Sarawak. Wah, jauh ni dari Kuching lah ni. Doktor. Wow, tahniah UiTM apa ni puncak perdana boleh dapat rakan-rakan live daripada Kuching lagi. Okey, silakan Cikgu Khairina berkongsi. Okey doktor. Okey, saya teruskan. Terima kasih kepada Puan Pengurusi, Puan Norazila. Okey, saya teruskan. Okey, seperti yang boleh kita lihat pada lukisan saya. Okey, ada gambar topi tu. Okey, gambar komputer. Dan yang berlevel 1 sampai 6 tu adalah file. Okey, ada kalender dan ada tangga yang rumah dekat bawah tu adalah melambangkan sekolah lah. Dan orang lidi tu adalah saya. Okey. Doktor, saya kena explain satu persatu ke macam mana doktor? Kalau dapatlah supaya rakan-rakan kita boleh faham macam mana kita nak gunakan teknik terapi seni ni.
Kalau cikgu boleh terangkan apa maksudnya, kenapa melukis imej-imej tu? Okey. Setiap imej yang saya lukis ni menggambarkan berkaitan lah dengan apa yang berlaku ataupun tekanan yang saya hadapi kebelakangan ini. Tapi ini tidak bermaksud tekanan yang mengganggu aktiviti harian saya lah, cuma ia mendatangkan sedikit masa, dari segi masa lah, pengurusan masa. Okay, yang pertama adalah topi ni melambangkan topi graduasi lah, yang mana saya mengejar tarikh seperti yang kalender kita dapat adalah tarikh hari ini. Mengejar tarikh untuk melengkapkan semua dokumentasi saya untuk membolehkan saya konvo lah. InsyaAllah kalau diizinkan Allah akan konvo dalam tahun ini. So dalam memenuhi syarat untuk konvokasi, saya perlu melengkapkan dokumen. Ada 6 fail yang saya perlu lengkapkan. Komputer ni adalah sahabat saya sejak kebelakangan ini. Okay, balik dari kerja sampai tengah malam inilah sahabat saya. Okay, dari segi masa sehinggakan saya tidak ada masa untuk melakukan aktiviti lain lah yang kebiasaannya saya lakukan sebelum ni. Okay. Tangga ni pula adalah saya memikirkan ke mana hala tuju saya selepas ni. Sebab sekarang saya masih berada di sekolah. Untuk pengetahuan, ini adalah untuk pengajian master. Jadi saya terfikir, adakah saya akan kekal di sekolah ataupun saya memilih untuk mengembangkan kerjaya saya ke peringkat lain sesuai dengan apa yang saya, khusus yang saya ambil lah. Jadi sekarang ni saya tersekat di sini. Itulah maksud tanda soal saya ni. Saya tersekat di sini bukannya tidak ada peluang, tapi belum ada rezeki. So di sini saya masih menjadi teka-teki, cuma ianya bukan nampak kecil je kan, dekat sudut corner je tempat dia. So ia bukan masalah utama saya. So di sini yang paling besar ni adalah fokus masalah saya sekarang. Yang ini yang perlu saya kejar. Yang ini adalah sahabat baik saya sekarang. Okay. Bersama dengan ini. Tarikh ini saya letak di atas seolah-olah sebagai satu reminder untuk saya. Hari ini dia 9 hari bulan. So dah tak lama dah. Okay. Dan tangga ni pun sama juga, terletak di corner. Mungkin ia bukan matlamat utama saya, tetapi dalam masa saya mengejar ini, saya turut terfikirkan tentang ini. So agak celaru lah. Dia berkisar di ruang yang sama, cuma ia agak celaru. Oleh kerana garis-garisan saya sangat jelas, maka ini menunjukkan inilah secara jelasnya apa yang saya hadapi sekarang. Okey, secara jelasnya boleh bagi tahu setakat ni lah. Dan dari segi pemilihan warna pun, tujuan saya memilih warna lain selain pada hitam adalah untuk membezakan. Macam saya dengan bangunan sekolah ni saya guna warna biru, tangga ni saya guna warna hijau, nombor-nombor ni highlight saya guna warna-warna terang, menunjukkan ia adalah satu peringatan lah, highlight untuk saya. Yang saya letak garis-garis oranye adalah seolah-olah dia macam dokumen yang saya tengah siapkan lah. Itu adalah highlight, sebab tu saya guna warna terang. Biru ni untuk membezakan daripada colour hitam lain tu. Itu je lah doktor setakat ni. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Cikgu Khairina yang berkongsi dengan kita. Dan kalau kita lihat tadi, mungkin Cikgu Khairina boleh respon yang mungkin sebagai satu contoh macam mana cara kita nak melihat, nak memahami imej-imej kita juga. Apa yang trigger kepada situasi membawa tekanan kepada Cikgu Khairina pada ketika ini adalah berkaitan dengan impian, harapan dan juga realiti kehidupan dia lah, kalau daripada apa yang saya faham lah kan. Dan tadi Cikgu Khairina ada berkongsi dengan kita tentang
faktor-faktor trigger tu dia berkait antara satu sama lain. Yang pertama sekali yang paling ketara berkaitan dengan mengejar deadline. Jadi akibat daripada satu tu saja nak mengejar deadline dan akhirnya daripada nak mengejar deadline itu dia berkait dengan berbagai tadilah yang tadi Cikgu Harina ada sebut sama ada itu sebagai satu betul-betul impian yang mungkin belum lagi perlu difikirkan untuk dicapai dan sebagainya, dan juga beberapa faktor tadilah termasuk juga sistem sokongan yang disebut tadilah yang dia kata komputer tu sahabat baik dia pada ketika ini. Jadi suasana stres seseorang dia berkait dengan lifestyle kita sekarang, berkait dengan apa yang kita sedang lakukan sekarang. Itu memang kalau ikut perkongsian Cikgu Khairina, dia berkait dengan dia mengejar deadline nak submit untuk combo dia. Sebab itu satu perkara yang sangat penting, yang paling utama pada dia lah. Tadi Cikgu Khairina tak ada share dengan kita tentang keluarga dan sebagainya, kerana mungkin pada ketika ini Cikgu Khairina je yang tahu jawapannya kan. Dia terpaksa ketepikan dulu aspek-aspek lain, perkara-perkara lain, kerana yang pentingnya tadi kita lihat dia lukis besar topi persegi itu, sebab itu adalah satu perkara utama yang dia perlu selesaikan untuk mencapai yang tu. Jadi yang perkara-perkara lain dia ketepikan. Jadi itu yang berlaku pada Cikgu Khairina lah. Dan kita ucapkan terima kasih pada Cikgu Khairina. Nanti kita lihat lagi macam mana seterusnya. Dan saya yakin apa yang Cikgu Khairina lukis itu, sebab tu saya kata tak perlu risau cantik atau tidak, tak perlu fikir banyak, tapi significant event ataupun perkara yang paling utama dalam diri dia lah. Ni Zila ada angkat tangan ni Zila. Doktor, saya tadi ada seorang staff tunjuk, sebab dia tak ada kamera, so dia nak tunjukkan lah dia punya ni. Saya tunjukkan dah doktor, nampak tak? Okay. Puan Liana sihat. Kalau Puan Liana mungkin nak explain ke dekat chat, mungkinlah kot. Saya tolong tunjukkan. Ini dia. Okay. Okay, mungkin boleh explain dekat sekali lagi apa ni Azila? Supaya warna-warni terang ni, ada lampu, ada matahari, mungkin boleh terangkan tentang makna-makna ni lah. Kalau kita lihat yang ini berbeza dengan Cikgu Khairina tadi. Yang ini yang punya diri lah kot, kena tulis dekat ruangan chat. Apa maknanya tu? Saya lihat ada beberapa orang dia on off, terpaksa keluar masuk. Kita minta maaf banyak-banyak sebab internet line lah kot kan. Saya tengok sekejap left, sekejap join, sekejap left, sekejap join kerana gangguan line internet. Okay, saya bacakan lah. Puan Liana ada share dekat sini. Lukisan saya tu tak menggambarkan apa-apa Puan. Apa yang keluar dalam fikiran saya pada masa ini, Doktor. Okey, tak mengapa. Apa yang keluar dalam fikiran saya pada masa ini. Itu penting statement tu. So, boleh tak Liana share dengan kita apa maknanya? Kenapa yang keluar yang keluar adalah imej-imej tu sebut. Zila tunjuk sekali lagi. Kalau kita lihat kan yang imej yang keluar tu, okey, yang keluar tu ada macam awan-awan, tetapi awan-awannya biru, dah ada merah-merah, mega merah, matahari, ada rumah dan pokok-pokok hijau, dah ada lampu tu. So apa maknanya tu? Mental tu cahaya. Okey, cahaya berkaitan dengan apa? Liana memang tak boleh nak ni lah, tak boleh nak bercakap Dia tak ada kamera dan voice Tak ada voice, tak ada kamera dan voice. Oh, tak ada voice juga. So mental tu cahaya. Kita tak tahu apa ni, Liana sahaja yang boleh tahu kan apa maknanya. Tak apa. Mic tak berfungsi. So tak apa, gunakan lukisan ini, kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Ni ada yang angkat tangan ni, Masa Fiza. Ada saya nampak angkat tangan ni, nak share ke? Puan Masa Fiza ada nak share? Nampak angkat tangan? Okey, dia dah on kan kamera tu.
tak reti pula nak terbalikkan dia. Nak terbalikkan macam mana tu, nak tunjuk. Saya nampak okey dah, cuma dia duduk kat bumbung. Saya nampak bumbung. Bumbung ke lantai tu? Bumbung rasanya. Okey, ni Ah. lukisan simple saya lah. Macam mana nak tunjuk kecil, alu je sebab kertas pun kecil. Okey, ni kalau saya tunjuk, ni suasana yang saya tengah fikirlah sekarang. Okey, ni macam kawalan yang melibatkan kerja kan. Ni yang diri kecil ni adalah saya. Okey, ni yang belakang ni adalah kawan-kawan. Okey, yang ni adalah bos. Okey, ni hospital yang tempat saya bekerja. So situasi yang saya alami sekarang ni tekanan di tempat kerja. Dengan suasana orang kata kerja orang kata 6 hari bekerja, 1 kali je off, kekurangan anggota. Lepas tu yang diarahkan kerja macam push lah. Macam tu lah kisah kehidupannya. Nak bawa hala tuju tu ke mana, nak selesaikan masalah tu tak tahu ke mana. Tak ada siapa yang mendengar. Itu je lah. Okay. So apa yang Puan Masafiza share ni berkaitan dengan situasi di tempat kerja lah, dan faktor-faktor yang trigger kepada tekanan adalah suasana pekerjaan dan juga tak ada tempat yang betul-betul. Yang pertamanya yang kita boleh percaya, itu sangat penting. Yang kita boleh percaya untuk kita nak berkongsi. Yang mungkin itu satu isu lah yang Puan Masafiza alami. Tak ada yang benar-benar kita boleh percaya, sebab tadi saya dengar ayat dia tak tahu kepada siapa nak berkongsi lah. Jadi bila dalam situasi begini, memang kadang-kadang sangat sukar untuk kita nak berkongsi lah, terutama apabila melibatkan isu-isu di tempat kerja, kerana kita akan berada di situ seperti mana yang Puan Fiza sebut tadi, 6 hari seminggu. Maksudnya kita akan berada dalam situasi itu bukan 6 hari seminggu, tetapi untuk mungkin seluruh kehidupan kita lah, sebab kita bekerja dan sebagainya. Dan kepercayaan untuk kita nak berkongsi itu sangat penting untuk kita berjaga-jagalah, kerana mungkin ramai antara kita pun alami, kita tak mungkin kita nak berkongsi masalah kerja dengan rakan sekerja kita. So dalam konteks ini, perkara yang berlaku, apa sahaja isu, kita pun tak naklah bertanya dengan Puan Masafiza, tetapi hanya dia yang tahu sebenarnya apa isu-isu yang dia lalui. Tadi saya nampak ada image ramai kat situ, ada image bos, ada image rakan sekerja, ada image macam-macam tadi. So dalam konteks ini, sebagai satu kaedahnya mungkin yang Puan boleh tengok balik apa sebenarnya isu-isu tersebut yang dialami lah. Kejap lagi kita akan tunjukkan apa yang boleh kita buat lah untuk nak next step kepada lukisan-lukisan yang ditunjukkan ni lah. Kejap lagi kita akan teruskan. Mungkin lepas ni nanti Puan Fiza akan dapat idea sikit lah bagaimana untuk nak menguruskan situasi tersebut tanpa perlu berkongsi dengan sesiapa. Sebab kadang kita nak berkongsi dengan orang pun tak berapa selamat sebenarnya. Dalam konteks hari ni dia baik dengan kita, okey. Mungkin satu hari nanti perkara itu akan jadi satu isu yang menikam kita di belakang lah. Jadi itu yang kita kena berhati-hatilah, dan kita perlu cari cara kita sendiri untuk kita nak mengatasinya. Sama ada selesai atau tak selesai, memang masa sahaja yang boleh memberi jawapan lah. Kejap lagi kita akan teruskan aktiviti yang mungkin boleh sikit banyak memberi idea lah pada Puan Fiza bagaimana kita nak buat. Tadi saya tengok ada yang angkat tangan, seorang lagi. Ada tak seorang lagi kot sebelum kita teruskan? Puan Nur Syahidah Ispawi. Okey. Puan Nur Syahidah, silakan. Bukan Puan ya, Cik. Oh, Cik. Okey, sorry Cik. Silakan Cik Nur Syahidah. Sekejap. Nampak ke? Nampak muka. Kisah tak nampak atas sikit. Sekejap, background kot.
Saya rasa kena tutup background sebab kalau tak dia tak nampak. Sekejap, saya cuba tukar sekejap. Mana? Dia dekat sampai visual. Okay. Okay, ni. Okay. Ni random sketch. Okay. First, perkara yang pertama saya lukis adalah kertas. Adalah ni, apa ni? Bentuk orang. Jadi dia membelakangkan saya, view belakang saya. Dalam ni dia, apa yang dia lihat sekarang ni, dia ada depan ni ada rumah, ada topi konvo, kertas dengan tikar and pokok. Pemandangan pokok yang ada. Okay. Rumah ni adalah menggambarkan family saya. Mungkin sebab saya rindu kot. Saya gambarkan rumah. Then yang topi konvo dengan kertas ni adalah menggambarkan apa yang ni pengajian master saya sekarang. And kertas ni adalah assignment yang berlonggok. Saya tu lagi kot. And singkat ni adalah tentang view saya setiap hari. Macam view saya setiap hari. Macam dia kosong. Dia nampak awal tak ada view apa. Jadi dia kosong lah. And then ni adalah apa yang saya nak. Saya nak duduk dekat berada kursi tu. Okay. Apa yang paling utama yang memberi kesan tekanan pada pada Syahidah, Cik Syahidah? Buat masa ni saya rasa adalah yang ni. Pengajian master. Okey, sama macam cikgu tadilah kan, Cikgu Khairani tadi. Yang paling utamanya yang memberi tekanan adalah situasi sekarang lah, tengah study master dan sebagainya. Yang lain-lain tu apa apa kaitannya? Ni macam benda yang selalu saya fikir. Okey. Kenapa perkara-perkara tu yang berada dalam fikiran Syahidah? Sebab dia benda yang penting dalam life saya. Kalau tak ada semua ni, saya rasa saya akan build up my stress. Okay, so dia adalah perkara-perkara yang penting dalam kehidupan Syahidah lah. Kalau tak ada tu mungkin boleh menambahkan lagi tekanan, stres. Ya. Okey, tak mengapa. Terima kasih Syahidah atas perkongsian. Kita teruskan dengan aktiviti seterusnya sebab kita nak membantu macam mana kita nak buat self care terapi melalui lukisan ni lah. Lepas kita dah lukis, kita dapat makluman tentang diri kita, kita yang tahu apa yang kita lukis tu macam mana kita nak move seterusnya. Boleh tak Zila share balik yang screen tadi? Patah balik atas lagi. Naik ke atas. Okey. Daripada apa yang dilukis tadi, ada beberapa orang rakan kita dah share dah tentang punca-punca yang membawa tekanan kepada diri sendiri. Misalnya tadi ada yang berkongsi tentang pengajian master, ada yang berkongsi tentang suasana, faktor-faktor di tempat kerja, ataupun mungkin ramai lagi rakan-rakan kita pada pagi ni yang ada isu berkaitan dengan keluarga dan sebagainya, ataupun tadi ada yang melukis mentol. Tak tahu kan apa makna dia yang tahu kenapa dia melukis mentol tu. So cuba just buat macam mind mapping pun tak apa.
apa sebenarnya kesan kepada diri kita lah akibat daripada perkara-perkara tadi, sebab kita nak tengok seterusnya nanti. Sebab ini satu cara macam mana cara untuk kita nak buat self-care terapi pada kita. Misalnya tadi rakan kita yang berkongsi tentang suasana tekanan di tempat kerja yang 6 hari seminggu memang padat lah, 6 hari seminggu maksudnya 1 hari sahaja off dan juga tak ada tempat nak berkongsi dan sebagainya. So apa kesan dia kepada diri kita lah. Ada yang tulis kat sini, Puan Tini tulis kat sini, penat dan stres. Ya, memang itu memang akan memberi kesan utamalah kepada diri kita. Penat, stres, burn out, kita rasa sakit-sakit badan, kadang-kadang muncul-muncul badan kita, dan mood kita pun tak gembira ada waktunya, dan kadang kita tidak boleh menjadi pendengar yang baik bila kita balik ke rumah lah. Bila kita balik ke rumah, kadang memberi kesan kepada hubungan kita dengan ahli keluarga kita yang lain, kerana kita mungkin dalam keadaan emosi, pemikiran kita bergelumang dengan isu-isu kita tak bagi attention kepada ahli keluarga kita, dan berlaku breakdown communication juga. Boleh berlaku juga breakdown communication lah antara kita dengan pasangan ke, dengan anak-anak dan sebagainya lah. Mungkin itu satu juga yang memberi kesan kepada diri kita, ataupun kesan perhubungan di tempat kerja, ataupun produktiviti kita, prestasi kita, ataupun kita acik sakit, pasal ambil cuti sakit, mood nak pergi kerja tak seronok, tak gembira dan sebagainya, memberi kesan kepada kesejahteraan diri kita juga. Sakit badan dan menggigil, ya itu memang satu-satu kesan lah, tanda-tanda yang menunjukkan memang kita berada dalam tahap stres yang tinggi lah bila kita sakit badan dan sebagainya. Dan mungkin dalam keadaan kita begitu, tak ada orang yang boleh faham kita. Kadang-kadang memang ahli keluarga pun tak boleh nak faham kita. Mungkin mereka pun bergelumang dengan masalah mereka sendiri, dengan tekanan mereka sendiri, kerana dalam keadaan kita tertekan, mereka yang rapat dengan kita pun ada isu-isu mereka sendiri yang memberi tekanan, yang jika mismatch, maksudnya masing-masing tengah stres, dia boleh meletup, boleh menjadi pergaduhan yang besar. Banyaklah kadang-kadang berlaku. Banyak perkara lain terabai. Ini Cikgu Khairina tulis ni, kerap menyalahkan diri kerana mengabaikan perkara-perkara tersebut. Tapi sentiasa cuba positifkan diri dalam komunikasi harian dengan orang lain. So memang ada perkara-perkara yang kita terpaksa abaikan, yang kita perlu abaikan, yang kita memang terpaksa kadang nampak macam selfish. Orang tak akan faham. Orang akan melihat macam kita pentingkan diri dan sebagainya. Tetapi ini semua adalah kesan kepada akibat daripada stres dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang dalam situasi bila stres yang sangat-sangat, kita memang tidak boleh lagi nak berfikir positif. Kita tak boleh nak paksa diri kita untuk kita berfikir positif. Kadang-kadang kita terpaksa let go keadaan tersebut lah, ataupun akibat daripada kita stres. Misalnya lah kita tengah stres, tiba-tiba masuk mesej WhatsApp tengah-tengah malam, tengah badan sakit, muncul-muncul stres yang menyakitkan hati. So kita pun respon dekat situ, dan akhirnya akan berlaku breakdown communication, dan mungkin berlaku konflik yang at the end memang sometimes kita kena let go sahaja. Kita tak boleh lagi nak repair pada ketika tersebut. Yang perlu mungkin kita perlu beri masa kepada diri kita lah. Ini Cik Syahidah ada tulis ni. Betul, Cikgu Khairina dah sampai satu tahap jadi toxic positivity pula. Kadang-kadang kita paksa diri kita untuk berfikir positif dan sebagainya lah. Ni Cik Salihuddin ada tulis ni, saya setuju dengan Cikgu Khairina. Kita terpaksa abaikan dan kita terpaksa pula positifkan diri dalam komunikasi kita seharian dengan orang lain, yang kadang-kadang kita terpaksa menjadi lilin. Itu yang at the end memang sakit jugalah kan untuk diri kita. Sometimes memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu tadi saya ada sebut ada perkara yang kita boleh kontrol, ada yang kita tak boleh kontrol. Memang bila kita jadi lilin tu sakitlah. Itu pentingnya self-care terapi. Ada waktu kita perlu time out, kena keluar ataupun ambil cuti ke, ambil MC ke untuk reset seketika daripada situasi tersebut lah. Kalau
dah terlalu menekan sangat kan. Yang ini saya yakin kita semua tahu, kita semua buat, dan kita semua memang perlu berhadapan dengan situasi-situasi tersebut lah. Terima kasih ni Puan Hartini ada share. Saya pernah hampir pitam dan jantung laju. Masalah tiada solution, tak boleh buat apa-apa. Ini satu keadaan yang kadang-kadang memang kita at one situation, memang kita akan berada dalam extreme situation macam ni lah. Masalah yang tak ada situation, mungkin contoh macam Puan Tini sebut, kadang-kadang kita dalam keadaan begitu, dekat rumah tak ada siapa pun boleh faham kita. Dan apa yang pentingnya memang nak tak nak kita kena berjumpa doktor lah juga untuk kita nak check dari segi tahap kesihatan kita. Saya jarang pergi vacation sepanjang wabak ini. Memang sepanjang wabak ni kita tak boleh nak pergi sana sini, semua terpaksa duduk dalam rumah. Jadi kadang-kadang suasana crowded dalam rumah dengan kita stres, anak-anak kita stres dan sebagainya. Macam yang Tini tulis ni, family sakit, lockdown tak boleh balik kampung. Semua tu adalah faktor-faktor yang membawa kepada stres, otak rasa beku, balik rumah dan pejabat sahaja. Memang ini yang ramai di antara kita yang sedang lalui sejak 2 tahun lepas lah, yang kadang kita rasa macam jam otak kita. Jadi itu yang mungkin salah satu caranya yang nanti kita tengok apa yang boleh kita buat untuk mengatasi kesan-kesan, untuk menguruskan lah. Dia kadang-kadang kita tak boleh nak atasi. Kadang-kadang kita just how to manage, how to handle, how to tackle. Itu yang boleh kita buat lah dalam situasi kadang-kadang terhad. Apa yang kita boleh buat dan sebagainya. Terima kasih kepada mereka yang berkongsi, yang menulis di ruangan chatting tersebut tentang kesan-kesan. Banyaklah yang saya kira, ramai lagi yang ada macam-macam kesan yang kita lalui, hasil daripada kita cuba meneroka faktor-faktor dalam diri kita yang hanya kita yang tahu, yang kadang-kadang kita tak boleh nak semena-mena yang berkongsi dengan orang lain. Kadang kita kongsi pun orang tak faham. Mungkin waktu tu dia pun tengah penat, tengah stres, so memang dia tak akan mendengar lah. Mungkin yang sebab itulah yang terbaiknya, saya tak pastilah sejauh mana kita boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling profesional. Itulah saya sebut kaunseling profesional ni, supaya kita berjumpa kaunselor yang kita tak kenal, yang boleh membantu kita lah, yang kita yakin selamat untuk berkongsi rahsia kehidupan kita. Sebabnya bukan mudah sebenarnya untuk kita nak berkongsi kan perkara-perkara yang kita sedang lalui lah. Okey, jika tak ada kaunselor, macam mana kita nak buat? Itu yang kita cuba hari ni untuk kita, ni usaha yang Puan Zila buat ni untuk kita mantapkan kita punya kaedah penjagaan diri. Bukan kaedah penjagaan diri secara fizikal, kita mandi, sabun, shampoo dan sebagainya, tetapi juga emosi, emosi, jiwa, mental dan juga pemikiran kita. Macam mana cara kita nak menjaga aspek-aspek tersebut lah. Okey, Zila teruskan. So, kita tengok sebelum kita nak teruskan, tadi ada juga yang beritahu kadang-kadang masalah memang tak ada solution. Kadang-kadang ada solution, kadang-kadang solution penyelesaiannya bukan pada ketika tersebut. Kadang-kadang memang bertahun-tahun kita lalui perkara yang sama lah. Macam yang disebut oleh rakan kita tadi, hampir kita tahu, hampir 2 tahun kehidupan kita, rumah tempat kerja. Mungkin kadang-kadang bila masa PKP tu, rumahlah tempat kerja kita, rumahlah tempat segala-galanya yang kita tak boleh nak keluar dan sebagainya. Memang kita trap dekat situ, memang kadang-kadang akan menambahkan lagi kesan tekanan kepada kita lah. Jadi dalam situasi begini, apabila ni Tini, terima kasih ya Tini, banyak Tini share. Saya teringat sama nama macam PA dekan saya. Kita terperap. Bila terperap itulah kadang-kadang tambah-tambah kadang-kadang kita tengok dekat Facebook kan. Social media tu pun kadang-kadang memberi kesan juga kepada kita sebenarnya. Apabila ada orang-orang yang share benda-benda yang seronok, tiba-tiba pergi sana, pergi sini, kita terperap, tak boleh ke sana ke sini. Kadang-kadang memang memberi tekanan, memberi kesan kepada kita lah, kerana gaya hidup kita telah berubah. Daripada dulu kita tak, kadang-kadang kita just boleh pergi
memancing sahaja sekeluarga dekat sawah. Seronok aktiviti tersebut bagi anak-anak lah. Dan cantik pemandangan sawah yang menghijau, latar belakangkan gunung ganang, langit yang membiru. Tetapi kita dah tak boleh nak buat perkara-perkara tersebut. Jadi itu pun akan membuatkan satu keadaan memberi kesan kepada kita lah, kerana ditambah pula dengan misalnya ada stres yang tidak berkesudahan. Jadi memang akan memberi menjadi sumber lah tekanan kepada kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa. Ni ada yang apa ni Tini tulis ni, terperap di tempat yang sama. Betul. Tak boleh nak balik kampung dan sebagainya. Memanglah macam tahun lepas saya ada buat sesi dengan jururawat doktor dekat hospital. Memang kesianlah bila mereka melukis dan berkongsi, sangat-sangat mencabarlah. Bukan sahaja mereka tak boleh. Ini supaya kita jangan bandingkan dengan orang yang gembira, tapi kita yang duk tunjuk dekat media sosial yang gembira-gembira, happy-happy, belum tentu mereka gembira sebenarnya, sebab kadang-kadang apa yang dikongsikan itu adalah berbeza daripada realiti sebenar kehidupan. Tapi kita lihat individu-individu yang misalnya yang dekat frontliner. Saya masih ingat lagi yang seorang jururawat tu dia menangis sebab dia dekat saja rumah dengan tempat kerjanya, tapi sebab tak boleh rentas negeri, tak boleh berjumpa ibu bapa keluarga dekat setahun, dan balik rumah pun tak boleh jumpa anak-anak sebab dia frontliner, terpaksa berkorban untuk itulah bertugas sewaktu negara kita dilanda COVID yang cukup berat. Jadi memang sangat-sangat mencabarlah. Mereka nak makan pun kawan yang suapkan mereka dengan pakai uniform. Kita bayangkan panas dan sebagainya. Jadi itulah kadang-kadang bila kita rasa kita tertekan, dalam keadaan tekanan, ramai lagi yang mungkin lebih daripada kita, yang mungkin tak ada kerja, kehilangan kerja, yang struggle untuk nak makan, tak ada makanan di atas meja dan sebagainya. Jadi itulah yang perlu kita cubalah untuk kita nak just untuk rawat diri kita, supaya seperti tadi yang disebut toxic positif tu, untuk kita nak pujuk diri kita. Kadang-kadang kita itu saja caranya yang kita buat setakat. Yang dibuat hari ni kekal fokus. Ni yang Puan Arina tanya, apa yang dibuat untuk kekal fokus dan kurangkan tekanan. Nanti kita tengok nanti apa yang kita boleh buat lah untuk kita nak kekal fokus kita dan kita nak kurangkan tekanan. Sebab dalam situasi begini kadang-kadang ada perkara yang kita boleh capai, ada yang memang kita tak boleh nak buat apa, yang kita just let go je dengan situasi tersebut. Sebab kadang-kadang kita perlu fikirkan dugaan yang diberi kepada kita tu bersifat sementara, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin kadang orang setengah orang 10 tahun dugaan yang sama. Jadi macam mana cara kita nak merawat, nak mengurus dari aspek kerohanian kita pula. Satu cara untuk kita nak selesaikan situasi-situasi yang kita lalui lah. Macam Puan Tini ada tulis kat sini, saya ada anxiety doktor. Bila ada macam ni, ini melibatkan kesejahteraan diri, aspek-aspek psikologi. Bila melibatkan anxiety, kemurungan, kebimbangan dan sebagainya, yang ini memang kita tak boleh selesaikan sendiri dan kita tak boleh nak selesaikan secara jangka pendek. Memang memerlukan seseorang yang boleh memahami dan membantu, guide kita lah macam mana kita nak deal dengan anxiety, struggling ni lah, macam yang Tini ada sebut ni. Mungkin kena berjumpa dengan kaunselor lah yang terbaiknya, sebab dia kadang-kadang kita rasa kita okey, tapi kita tiba-tiba anxiety kita datang. Sama juga orang yang depressed, dia rasa dia dah okey, tiba-tiba rupanya dia lama memendam perasaan, datang gangguan-gangguan anxiety dan kemurungan tersebut memberi kesan yang lebih mendalam kepada diri kita lah. Itulah yang saya rasa mungkin Tini kalau perlu, ataupun tengok YouTube, kadang-kadang ada guide macam mana kita nak deal dengan anxiety kalau kita tak nak jumpa sesiapa lah kan. Kadang-kadang kita tak boleh nafikan, kita semua manusia biasa, ada waktu kita akan down, ada waktu kita akan rasa useless, ada waktu kita rasa macam-macam. So kita kena rawat dan jaga diri kita dengan cara kita sendiri, sebab mungkin sukar untuk kita nak berkongsi dengan orang lain lah. Sebab walau sehebat mana pun, kita manusia tetap akan ada momen-momen yang kita akan rasa down. Jadi sangat perlu untuk kita sentiasa menjaga self-care terapi kita lah.
Ini Cik Kamarul Arifin, nama panjang dan cantik nama Zulkarnain Yahya. Kau 2 orang ni. Ada tak basic solution buat peringkat awal sekiranya dapat mengurangkan keadaan stres dan kehidupan harian dapat diteruskan. Okey. Terima kasih. Nanti kita share macam mana kita nak buat. Saya buat deep breathing and tinggalkan seketika kerja. Tengah busy pun saya boleh menggigil. Ya, ini satu kaedah yang perlulah hati ni. Jangan sampai, sebab saya pernah pengalaman saya waktu saya belajar dekat Scotland, PhD, kadang-kadang benda ni memang stres lah kan. Saya tahu yang sedang study dan sebagainya, saya sendiri diserang panic attack, tak boleh bernafas. Saya tak boleh nak bernafas. Memang tiba-tiba. Memang saya rasa macam teruk sangat sekatan masa tu. Sehingga supervisor saya tolong saya untuk melalui deep breathing ni lah, dia buat supaya saya dapat bernafas mula. Sebab benda-benda macam ni kita rasa kita okey. Saya memang macam tak ada apa, tiba-tiba saja diserang panic attack. Dan kalau orang yang ada anxiety, sometimes dia tak boleh dalam suasana panik, suasana public, memang akan datang mengganggu. Tengah busy pun boleh menggigil. Ya, betul. Memang itu sangat akan berlaku lah ini. So ini satu cara yang kita kena banyak practice physical exercise. Itu pun penting. Sebab itulah kalau kita lihat dekat media sosial banyak ditekankan physical exercise supaya kita seimbangkan, balance antara the holistic body kita lah. Kalau dalam art therapy dia ada satu teknik, dance movement therapy, expressive art therapy, yang memang melibatkan aktiviti pergerakan, movement dan sebagainya lah. Saya sendiri pun kadang-kadang saya buat untuk self-care therapy sebab kita tak boleh nak harap orang, kadang kita kena buat sendiri. Waktu saya di Scotland memang tak dinafikan banyak stres lah kan. So kadang-kadang saya dengar YouTube yang ada tentang deep relaxation. Just ataupun zikir-zikir. Sekarang pun masih saya amalkan. Kadang-kadang saya dengar ada zikir-zikir yang menenangkan sehingga akhirnya daripada badan saya menggigil, mencucuk-nyucuk dan sebagainya, akhirnya dia memang rasa release. Kita akan rasa tenang dan bila kita rasa tenang, kita macam reset the whole body kita dan kita boleh mula berfikir untuk berfungsi dengan lebih baik semula. Sebab kalau dalam kita serabut, kita bayangkan macam benang kan, duk berserabut, memang kita kan tak boleh nak berfikir dengan baik. Tetapi bila kita cuba untuk kita nak pause seketika, itu sangat penting, pause seketika. Sebab tu tadi ada yang kata tinggalkan kerja, ambil cuti, ambil MC dan sebagainya. Itu satu cara kita pause untuk kita nak bagi tenaga positif semula kepada diri kita lah. Itu antara yang boleh dibuat lah. Nak respon kepada soalan Puan Tini dan Cik Kamarul Arifin. Cik Kamarul Arifin, kalau yang lelaki ni naik motor, naik basikal, jogging ataupun memancing kan, banyak kita boleh buat. Connection with nature, itu pun sangat penting. Memang masa wabak itulah yang membuatkan anxiety dan sebagainya. Dia kadang-kadang perkara-perkara macam ni dia trigger akibat daripada banyak event, banyak unexpected event, negatif event yang berlaku yang membuatkan akhirnya memberi tekanan kepada kita lah. Misalnya kalau perubahan kehidupan, someone yang duduk elok-elok tengah berbahagia tiba-tiba dapat tahu suami ada affair dan sebagainya. Memang itu satu faktor trigger lah yang akan membawa. Satu contoh lah nak, bukan saya nak kata yang ada dalam ni, just contoh yang mungkin life changing, perubahan kehidupan akan trigger membuatkan kita akan diserang anxiety, depressed dan sebagainya, anger pun satu faktor juga yang memberi kesan kepada kita lah. Sebelum ni saya malas exercise, terperuk dalam bilik buat kerja. Sekarang saya ubah lifestyle. Yes, terima kasih Puan Tini ya. Mental health sangat penting, sangat-sangat penting Puan Tini, sebab kadang-kadang akibat kita tak jaga daripada depression yang biasa, akhirnya dibawa pada prolonged depression, membuatkan kita akan collapse dan kita akan sentiasa diserang anxiety dan sebagainya. Nampak simple, term dia simple, tapi orang yang tak alami tak faham. Orang yang alami saja yang tahu betapa mencabarnya keadaan tersebut. Nampak ceria, gembira, tapi sebenarnya suffer dengan anxiety dan depression yang akan membuatkan sakit lah sebenarnya dalam diri kita. Sebab orang tak faham, orang tengok nampak gembira, tak ada apa pun dia tu, dan orang boleh kadang-kadang macam-macam orang akan respon kepada kita lah. Jadi
yang pentingnya memang kita perlu balancekan antara fizikal, emosi dan juga mind kita melalui beberapa cara lah. Memang macam Puan Tini tulis kat sini, sakit dada, sakit macam-macam, tu semua tu kadang-kadang kita perlu berjumpa doktor lah, sebab kita tak tahu kan bagaimana, apa kesannya kepada fizikal kita lah. Sebab kawan saya pernah tiba-tiba tak ada sebab pun, nampak macam okey tapi dia banyak stres tempat kerja lah, yang pergi makan sup saja tengah hari dengan makan nasi, ambil sup tulang, elok lepas makan bergerak nak pergi kereta, kolap jatuh, dan bila pergi cek masuk ward, serangan jantung, sedangkan pada awalnya sihat, tak ada apa-apa. Jadi itu yang perlu kita jagalah, di samping kita kena sentiasa berdoa lah supaya kita sentiasa sihat. Sebab kalau sakit tu memang tak boleh nak buat apa, tak ada apa bermakna dah dalam hidup kita ni kan. Dan stres pun salah satu punca yang boleh membawa kepada penyakit. Banyak kajian-kajian yang menekankan aspek itulah, yang kita perlu jaga diri kita. Tak ada siapa yang nak jaga kita. Kalau kita sakit, tak ada siapa yang nak tolong bawa kita ke bilik air, tak ada siapa. Kita dan ahli keluarga yang terdekat dengan kita. Jadi kita memang perlu sangat-sangat mengurus diri supaya tidak terlampau ditekan oleh stres yang ekstrim dalam diri kita lah. Okey, Zila move apa ni? Slide. Okey, ini satu cara lah kan, cara macam mana supaya kehijauan, itu sangat penting. Untuk kita yang penting apa yang kita lalui, apa yang kita bincangkan tadi, supaya kita dapat relaxkan diri kita dapat refresh diri kita dapat recharge semula diri kita. Kerana badan kita ni macam enjin juga. Sebab itulah kalau dalam Islam tu kita berpuasa sebulan untuk merehatkan segala mesin-mesin pemakanan kita kan. Jadi sama juga dengan the whole body kita, the whole diri kita, fizikal kita, mental, emosi, jiwa dan sebagainya. Kita perlu sentiasa cari jalan untuk relax, untuk kita refresh, untuk kita recharge balik supaya segar bugar. Macam pokok hijau yang ada saya tunjuk kat depan ni. Sebab dengan kesegaran tersebut barulah kita dapat move on semula. Macam saya lalui baru ni dekat 3 minggu saya kurang sihat. Jadi masa tu saya dapat merasakanlah seperti yang Puan Tini tulis tadi, kesihatan dan kesejahteraan diri dan termasuk juga kesihatan mental sangat-sangat penting untuk kita menjaga, tak kira di umur berapa, umur kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun kita dah dekat nak pencen dan sebagainya, tak kira, memang perlu sangat-sangat menjaga. Sebab tu kalau kita lihat Mak Saleh, mereka sentiasa cari jalan untuk connection dengan nature. Cuma nasib mereka sebab di negara mereka sejuk kan, jadi mereka memang sentiasa hiking, naik bukit, naik gunung, bicycle, semua tu biasa. Kita kat sini kalau kita nak naik bukit tu kita terpaksa naik pagi kerana panas dan sebagainya. Tapi itu satu cara sebenarnya untuk mereka menjaga kesejahteraan diri. Kalaupun kita tak boleh nak pergi jauh-jauh, kita berjalan di sekeliling kawasan perumahan kita misalnya. Supaya ada exercise lah. Takut kalau tak ada exercise ni kerana kesan kepada jantung kita kan, lemak-lemak dan sebagainya. Yang itu bukan perkara yang boleh kita buat main-main. Itu kita yang kena kontrol sendiri. Banyak dah perubahan positif pada saya dah cergas ke sana kemari. Sebelum ni saya cepat penat, pergerakan saya terbatas. Alhamdulillah. Tahniah pada Tini, teruskan Puan Tini supaya terus menjaga. Dan apa yang saya harapkan dan saya yakin perkongsian Puan Tini banyak memberi manfaat kepada kita semualah yang berada dalam kelas ini. Ada angka kat saya kat sini 196 termasuk saya. Memberikan insight kepada kita lah betapa pentingnya kita perlu menjaga kesejahteraan diri kita lah. Puan Roslini, mental health itu anxiety memang sakit tiba-tiba. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak tahu. Saya dulu waktu masa PKP banyak saya dapat image lukisan-lukisan yang banyak nak self harm. Remaja lah terutamanya, mereka stres kan dekat rumah dan sebagainya. Dia bagi kat saya lukisan gambar macam-macam yang menakutkan. Gambar nak potong jari lah, gambar nak apa
nak gantung diri, macam-macam kes dan isu lah yang sangat-sangat mencabar sewaktu dalam PKP lah, yang itu memang sebabnya diorang stres tahap gaban. Memang menakutkan Puan Tini. Saya terima tu pun saya takut, saya nak handle pun saya suspend, saya takut saya tak mampu dan akhirnya berlaku sesuatu yang kita tak suka, kita tak duga lah kan, kerana terutama remaja. Mereka mungkin tak tahu macam mana cara untuk mereka nak keluar daripada situasi stres tersebut. Ada setengah tu mungkin dia, sebab tu ada ramai orang setengah tu dia gunakan media sosial sebagai satu platform escapism kepada dia lah. Yang ini yang mungkin kita perlu lihat kepada anak-anak kita lah. Macam anak saya pun, saya berbincang banyak dengan dia, dia kata mereka fokus buat game dan sebagainya sebagai satu escapism kepada mereka lah, daripada rasa bosan, stres, tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tapi ada juga yang kita perlu memantau lah. Itu satu cara di mana kita perlu cari kaedah untuk kita ada platform escapism kepada kita. Escapism ni bukan sesuatu yang merosakkan kita, tetapi untuk membantu kita release daripada suasana yang kita terperap dan terperangkap itu. Itu yang perlu kita cari jalan sendiri. Memang hanya kita yang tahu apa yang terbaik yang boleh kita lakukan. Ataupun saya tengok masa PKP tu ramai yang dia buat tanaman sayur-sayur dekat kawasan sempit, dekat tepi-tepi rumah, tetapi hasilnya cukup baik sebab itu satu cara connection with nature lah yang boleh kita buat lah. Okay, Zila. Slide, saya rasa ini yang terakhir kot. Okay, so untuk yang terakhir ini, cuba buat satu. Ini saya nak mengajar teknik self-care therapy. Satu perkara, okay, saya baca dulu kat sini. Saya rasa nama ni sangat familiar. Siapa Mama Azizi Anding ni? Sangat-sangat familiar. Siapa Zila? Macam sangat-sangat familiar. Bila keluar nama ni terus datang dekat minda saya. Berdasarkan pengalaman klien, peristiwa yang menyebabkan masalah tu memang susah nak terima. Tapi lepas beberapa hari, ada individu yang boleh terima dan rasional, buat refleksi dan tahu apa yang nak buat. Kadang-kadang mereka jumpa kaunselor dan sebagainya lah untuk dengar masalah sahaja dan kita hanya menjadi pendengar yang baik. Kaunselor ni, saya rasa familiar sangat-sangat. So, selalunya lah, kadang-kadang klien memang susah ataupun kita sendiri kadang kita rasa susah nak terima sesuatu masalah ataupun kita fed up. Rasa macam bila lah nak selesai. Kita rasa tak suka dengan keadaan tersebut. Ini yang sebenarnya memerlukan kekuatan kerohanian sebenarnya untuk kita nak memujuk, nak memupuk kelegaan emosi pada diri kita sendirilah. Dan sekiranya ada yang susah nak terima, kadang-kadang tu bila dia rasa sakit, bila dia dah rasa jatuh tergolek dan sebagainya, baru dia boleh terima. Itu satu cara jugalah, sebab kadang-kadang masalah berpanjangan ini yang Puan Tini tulis ni, kita tak tahu bila akan selesai. Cumanya dengan cara the power of doa, jangan maksudnya jangan hilang kepercayaan lah. The power of doa itu dan hikmah di sebalik dugaan yang diberi kepada kita lah. Contoh kat sini Puan Tini tulis anak saya OKU terlantar. Tak semua orang mampu dan kuat untuk menghadapi lah, sebab bila melibatkan situasi-situasi macam ni memang sangat-sangat mencabar. Bukan maksud saya yang ini saja, apa sahaja dugaan yang datang kepada kita sebenarnya memang kita mampu. Cuma kadang-kadang kita kelemahan kita sometimes mungkin akibat kita compare dengan orang lain ke, ataupun kita melihat macam orang lain tu tak ada masalah, tapi sebenarnya semua orang ada masalah dan semua orang ada cabaran tersendiri yang sangat-sangat berat yang dia saja tahu jalan cerita kehidupan dia. Macam yang Puan Tini share ni, OKU yang anak OKU memang sangat mencabar bagi Puan Tini lah, yang mungkin kena adakan extra study berkaitan dengan macam mana nak handle anak-anak begini. Satu cabaran jugalah kan, tetapi hikmahnya tu yang kita memang sukar nak terima dalam situasi tertentu. Namun kalau kita cuba reflect diri kita, kita akan nampak hikmah tu. Itu pentingnya
kekuatan kerohanian tu yang kita tak boleh terima sekarang, tetapi kita, macam saya pun kadang-kadang bila saya memandu waktu pergi dan balik kerja tu, banyak yang saya cuba meneroka perasaan saya sendiri. Kenapa Allah jadikan begini, apa sebab begini, yang ini kenapa saya kena reda, supaya walaupun sakit perkara tersebut tetapi ada hikmahnya yang saya dapat lah. Saya cuba buat balancing begitu. Jadi kita kena sentiasa adakan balancing pada diri kita. Dugaan ini sakit, anak OKU, apa hikmah yang aku dapat sebenarnya di sebalik itu. Yang kita saja yang tahu. Kadang kita tak perasan hikmah tersebut. Ini satu cara macam mana kita nak try to appreciate, to accept ourselves. Itu yang penting lah untuk kita menerima dan menghargai diri kita. Sebab tak ada orang yang akan menerima dan menghargai diri kita lah. Seperti yang Cik Azizi tulis kat sini, yang pentingnya kita perlu sentiasa buat refleksi diri dan tahu apa sebenarnya yang kita perlu dalam hidup kita. Bukan apa yang kita nak sebenarnya. Itu sangat penting untuk kita cut. Sebab banyak yang kita nak dalam hidup kita. Kita nak begini, kita nak begitu. Tetapi apa yang kita perlu dalam hidup kita sebenarnya. Supaya kalau kaunselor memang just sebagai pendengar yang baik lah. Supaya bila kita tahu keperluan kita, kita tidaklah akan terkeluar daripada matlamat kehidupan kita sebenarnya. Yang bila kita nak layan kehendak-kehendak kita yang pelbagai tu, yang sakit tu, itu yang berlaku lah. Jadi kat sini bila saya baca ni, no wonder lah Puan Tini diserang anxiety kerana ditambah dengan ayah kritikal, sakit dan sebagainya kan. Jadi memang sangat-sangat mencabar lah. Dan kita doakan sama-sama lah, semoga Puan Tini yang banyak berkongsi, semoga akan tabahlah mengharungi dugaan-dugaan ini lah. Okey, kita sambung nanti dengan ini. Saya cuma nak minta semua melukis, buat mind mapping macam ni. Bagaimana cara mengurus tekanan masing-masing, apa yang dibuat. Lukiskan mind mapping tu seperti yang saya tulis ni lah, meneroka dan buatkan nilai skala apa yang kita dah buat, apa yang kita tak buat. Apa tindakan yang kita lakukan untuk kita nak tingkatkan self-care terapi untuk kecerahan diri kita. So dalam lebih kurang 10 minit buat mind mapping macam yang ditunjukkan di inilah. Kejap lagi kita sambung. Okay, boleh Good luck semua. Saya offkan video je, nak minum air. Buat macam ni. Apa yang masing-masing lah. Ini saya tunjuk contoh yang dibuat oleh masing-masing supaya terjawablah soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita tadi. Okay, good luck semua kepada 199 yang ada dalam ni. Ramai, terima kasih kerana 200 ramai yang join ni. Dalam lebih kurang 5 minit cukuplah kan mind mapping tu. Senang je buat mind mapping apa yang kita dah buat ataupun yang kita akan nak buat selepas ni. Okay, good luck semua.
Okey, sambil-sambil kita buat mind mapping, sambil-sambil saya bacalah ni lah sebab kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Kok ada soalan dan sebagainya. Bila dah diserang anxiety, saya dah boleh terima keadaan anak. Jika dia diserang sawan, doakan saya. InsyaAllah kita sama-sama doakanlah pada Puan Tini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan tabah dengan dugaan inilah. Memang tak mudah untuk Puan Tini. Tapi teruskan berdoalah. Yang penting berdoa supaya sentiasa dipermudahkan urusan, itu sangat penting. Macam saya selalunya bila apa-apa yang berkaitan kesulitan, saya akan baca zikir Robi Yasir Walatu Asir itu. Itu pun sangat penting sebab saya rasalah bila saya baca berulang kali ada sahaja jalan keluarnya. Daripada Puan Nur Ramliza, saya ingin bertanya macam mana persediaan kita untuk menghadapi punca tekanan dari tingkah laku perangai seseorang tetapi kita perlu hadapinya setiap hari. Terima kasih doktor. Okey, sambil-sambil kita buat tu, kalau ada yang nak share nanti, ini adalah faktor luaran. Faktor luaran maksudnya faktor individu lain yang sukar untuk kita nak mengawal diri dia lah, di mana dia ada karakter personality-nya sendiri yang mungkin tak match dengan kita ataupun sama ada match tak match dengan kita, kita tak tahu. Tetapi di sini apa yang perlu kita pegang adalah individu tersebut adalah insan yang sukar untuk kita kawal diri dia. Kadang-kadang dia akan memberi tekanan perangai dia. Kadang-kadang kata-kata dia pun boleh melukakan hati kita ataupun macam-macam tindakan. Kat sinilah kalau dalam kaunseling dia ada satu teori yang dia mengatakan peristiwa ataupun individu yang di sekitar kita bukan satu masalah tetapi persepsi kita terhadap situasi tersebutlah. Bermakna di sini orang boleh buat apa sahaja pada kita. Dia nak buat A ke dia nak buat B, nak buat perangai A, nak buat perangai B kepada kita, memang kita tak boleh kontrol. Tetapi bagaimana untuk kita nak mengurus keadaan tersebutlah. Di sini lebih kepada adakah kita nak terus apa signifikannya dia kepada kita. Mungkin itu yang boleh Puan Liza, Puan Ramliza ataupun siapa-siapa yang berkaitan lah, yang ada masalah yang sama seperti ini. Apa signifikan orang tu kepada kita? Adakah dia memang kita sentiasa nak kena berhadapan dengan dia selalu ataupun dia bos kita? Kalau dia bos kita, macam mana cara kita nak deal supaya kurang kita rasa tertekan ataupun kita berjumpa untuk keperluan-keperluan pekerjaan sahaja. Sebab kita memang tak boleh nak kontrol orang lain tetapi kita perlu bijak mengendalikan diri kita, nak handle situasi tersebut lah. Sama ada kita avoid, kita ignore ataupun kita jauhkan diri ke. Sebab kalau dia tak ada signifikan, kalau bawa masalah kepada saya, memang satu cara je, avoid dan ignore. Walaupun mungkin dia akan mengutuk kita di belakang. Sebab ini satu cara macam mana kita nak mengurus, nak menguatkan emosi dan jiwa kita bila kita dikutuk. Sebab kadang-kadang orang sakit hati kat kita, dia tak boleh menyakitkan hati kita secara direct, dia akan buat cerita yang bukan-bukan tentang kita lah, dia kutuk. Kadang kita dengar daripada orang lain dan sebagainya, kadang buatkan kita sakit hati, down, rasa kecewa, boleh menjurus kepada sedih, depres, anxiety dan sebagainya. Tetapi adakah kita nak collab dengan keadaan tersebut lah, dengan sikap orang tersebut? Kerana saya percaya dan pengalaman saya juga, apabila orang menyakitkan hati kita, memberi tekanan, dia tidak lama sebenarnya. Kita perlu bijak mengurus here and now sahaja. Maknanya pada masa itu, kalau dia menyakitkan hati kita, adakah kita nak balas? Kalau dia mengutuk kita, kita pun nak buat macam dia. Maknanya kita akan jadi tak cerdik macam dia juga. Sebab itulah satu cara kalau kekuatan mental yang tinggi lah untuk kita ignore dan avoid, dan kita minta doa supaya Allah selesaikan situasi tersebut. Sebab kalau orang menyakitkan hati kita, menganiaya kita, menekan kita, dia tak lama sebenarnya.
one day kita perlu yakin bahawa dunia ini bulat, akan berputar. One day dia pula akan merasa begitu. Yang kita tak payah buat apa-apa, kita memang tak mudah lah untuk nak bercakap senang, tapi nak melaksanakan tu sangat-sangat tak mudah. Cuma kita cuba upscale-kan, upgrade-kan diri kita sebagai seorang yang memberi maaf. Jadi dengan cara itu kita tak ada simpan apa-apa dan kita fikir balik banyak lagi Allah bagi rezeki yang baik-baik kepada diri aku. Mungkin dengan cara kesabaran, ketabahan kita, Allah pemudahkan urusan kita, anak-anak kita berjaya dan sebagainya, banyak perkara. Dan mungkin satu hari nanti kita tak sangka bila melihat kehidupan dia sangat teruk daripada apa yang kita fikirkan. Kita tak pernah doa pun dia begitu, tetapi itu yang berlaku kepadanya. Jadi itulah caranya yang perlu kita buat, macam mana nak pujuk dan rawat jiwa kita dengan kita bersangka baik selalu. Itu sangat penting, bersangka baik, memaafkan. Ini satu cara untuk kita nak latih diri kita sebenarnya, untuk kita nak latih, nak angkat darjat kita ke arah yang lebih baik. Tak mudah, tetapi jika kita sentiasa begitu, insya-Allah yakinlah bahawa banyak rezeki-rezeki semua-semua yang kita tak duga datang dalam hidup kita. Macam-macam anak kita yang berjaya, sihat tubuh badan kita, yang kita jarang sakit dan sebagainya. Itu satu cara. Sebab tu tadi saya kata kita letakkan balance cabaran dan juga apa nikmat-nikmat rezeki kebaikan yang kita terima. Yang mungkin kita tak pernah terfikir pun kita ada yang tu. Yang utamanya sentiasa kekalkan bersabar, bersyukur, insya-Allah rezeki bertambah dan berdoa supaya dipermudahkan, diringankan dugaan-dugaan kita, barulah kita akan lebih tenang dalam hidup kita. Dia tak ada cara lain. Yang pentingnya jiwa, emosi, rohani memang sangat penting untuk kita sentiasa pupuk dan rapatkan. Cuba kita tengok, kalau kita jauh diri daripada aspek-aspek kerohanian, kita tak akan terasa tak tenang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kembali, macam saya yakin apa sahaja yang berlaku tu teguran daripada Allah lah kan untuk kita. InsyaAllah kita akan ada penyelesaiannya. Itu jawapan saya lah pada Puan Nur Ramliza, Encik Salihuddin. Semoga terus diberi kekuatan Puan Hartini, ada hikmah di sebalik semuanya. Terima kasih Encik Salihuddin. Saya yakin kita semua sentiasa percaya itulah situasi-situasinya yang mungkin kita kata senang lah nak cakap kan, tak kena batang hidung sendiri. Tapi kita perlu yakin setiap orang ada cabaran-cabaran hebat yang sedang dilalui oleh mereka semualah. Ini respon daripada Nur Azura, Puan Nur Azura. InsyaAllah semoga kita semua dan rahmat Allah selalu. Itu penting, itu yang penting untuk kita lah. Yang pentingnya rahmat ihsan daripada Allah itulah kan yang sentiasa kena kita minta. Dan mungkin pada ketika ini, dalam situasi ini, apa yang boleh kita buat sebagai satu cara self reflection untuk kita nak meningkatkan lagi terapi penjagaan diri kita, kita check and balance kita punya hubungan dengan Allah bagaimana, kita punya amal ibadat macam mana. Tambahan sekarang ni bulan Rejab kan, mungkin kita puasa-puasa kita dah bayar ke belum, kalau yang perempuan lah kan, selesai ke tidak lagi. Kalau kita nak ikut hati tak larat dan sebagainya, panas cuaca memang betul, tapi mungkin kita ambil peluang. Bulan Rejab ni bulan yang bagus untuk kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Sebab itu sahaja satu cara sebenarnya. Saya sendiri diuji, saya tengok mak saya terlantar sakit dah 2 bulan tak boleh bergerak. Uzur memang bau saya, bukanlah, memang itulah saya nampak di depan mata saya, tidak ada makna apa-apa sahaja sekiranya kita tidak sihat. Sama juga kalau kita tak sihat fizikal, mental dan sebagainya, tidak ada makna. Anak saya sendiri pun bercakap dengan saya, anak lelaki saya umur 23, dia pun berpuasa bulan Rejab ni. Dia kata kat saya, muda-muda ni lah dia kena buat. Dia kata esok bila dah jadi macam granny, macam tok lah kan, nenek, dia kata tak boleh nak buat apa. Dia kata bila macam saya, umur-umur saya, dia kata tengok busy memanjang. Maksudnya sentiasa sibuk. Jadi pepatah buat sesuatu sebelum sibuk tu memang sangat penting. Beramal ibadat sebelum sakit pun sangat penting. Sebab saya melihat mak saya nak ambil air semayang pun susah, semayang pun sambil baring. Jadi perkara-perkara itulah yang perlu kita jaga untuk mengurangkan stres dalam diri kita. Sebab tak ada orang lain yang boleh membantu kita kecuali diri kita sendiri sahaja.
Okay, so rasanya dah banyak saya bercakap. Ada tak satu dua yang nak berkongsi mind mapping tentang ni? Art terapi mind mapping tentang stress management yang mungkin boleh memberi insight kepada kita semua. Mungkin ada yang tak ada idea, dia boleh tambahkan aktiviti dan sebagainya. Ada tak sesiapa yang nak share? Dan juga skala ni. Skala ni cuba letak sejauh mana yang kita dah buat sebelum ni. Macam saya, physical exercise tu saya baru boleh letak nilai 5. Saya maksudnya saya kena tambahkan lagi. Macam mana cara nak meningkatkan self-care terapi kita. Itu yang kita perlu tahulah, macam saya sebut tadilah, kita check and balance diri kita, aspek fizikal kita, kalau kurang kita buat, kita cari jalan. Sebab tak ada orang boleh buat. Disiplin diri sendiri yang akan membantu kita. Sama juga kerohanian. Kalau selama ni kita lewat-lewat solat, dekat-dekat ujung waktu antara Zuhur dengan Asar, Zuhur nak masuk Asar, kita solat combine nak mudah kita. So kita check balik. Why not kita ubah masa waktu, kita cari masa. Dan juga kita, saya berkongsi ni sebagai just sebab saya buat dan saya dapat faedahnya. Kita cari jalan, solat duha misalnya. Bukan kerana kita nak ditambah rezeki dan sebagainya, tetapi kerana kita nak memperbanyakkan hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah ada macam-macam hikmah dan faedah yang kita boleh dapatlah. Zikir-zikir dan sebagainya. Sama-sama kita naik kereta, selama ni kita pasang lagu, cuba kita ubah kepada dengar ceramah daripada radio ke dengan kita tak ada masa, dan juga dekat YouTube dan sebagainya. So mungkin dengan cara perubahan-perubahan yang kita buat itu akan membawa perubahan kepada kehidupan kita yang mungkin buatkan hidup kita lebih, kita rasa bermakna. Selama ni kita rasa loose sebanyak di sana sini, kita cuba cari jalan. Itulah yang saya boleh nyatakan kan. Saya kesian tengok ada yang left masuk, line tak okey. Puan Farah Wahidah binti Abdullah Sani. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian sangat berguna. Semoga kita manfaatkan bersama-sama, insya-Allah lah kan. Apa saja yang saya kongsikan ni sebenarnya sedikit sebanyak membantu self reflection untuk diri saya jugalah sebenarnya, untuk refleksi muhasabah diri sendiri. Setakat mana kita letak macam termometer kan. Saya kata tadi fizikal saya 5 baru separuh. So saya nak kena naikkan lagi kepada 8, 9. Jadi macam mana cara nak buat? Kita cuba ukur. Sebab kita yang tahu diri kita, kita ukur. Dan mungkin kita boleh buat dengan anak-anak kita misalnya. Ataupun sesiapa-sesiapa rakan ke saudara sepupu yang rapat dengan kita untuk membantu mereka juga. Kerana bila kita membantu orang lain, insya-Allah kebaikan tu akan berbalik kepada kita lah. Tak semestinya kaunselor sahaja yang boleh memberi bimbingan ataupun didikan kepada mereka-mereka. Ramai lagi di luar sana yang mungkin lebih stres daripada kita lagi kan. Dan bukan makna yang datang pada hari ini semua stres. Mungkin kadang sebagai satu input ilmu untuk kita nak membantu orang lain. Okey, ada tak yang nak share? Ada dalam lebih kurang 10 minit lagi yang nak share mind mapping, cara mengurus tekanan, ataupun nak berkongsi ke? Nak berkongsi secara verbal pun tak apa. Yang chatting ni banyak dah saya duk baca. Yang nak berkongsi secara verbal. Ada tak? Yang mungkin nak bercakap tapi tak ada ruang lagi. Kita bagi peluang sebelum sesi kita berakhir lah. Saya minum sekejap lah. Doktor, saya stop presenting Ya. Ada tak yang nak share? Nak berkongsi apa-apalah. Selain daripada perkongsian di ruangan chatting lah. Saya tengok Puan Zila ada share penilaian ni untuk staf, pelajar dan pihak luar UiTM lah kan. So boleh ambil mana-mana yang berkenaan. Mungkin ada ni lah keperluan ni Puan Zila ni lah kot pihak penganjur. Okey, saya tengok kat sini Cik Salihuddin ada angkat tangan. Okey, silakan Cik Salihuddin. Kalau boleh buka video ke, kalau sudi boleh. Okey, Cik Salihuddin boleh perkenalkan diri dari mana ke? Suara kot kena suara kena cari ni, on kan suara. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Okey, jelas suara saya, Doktor? Ya, jelas. Daripada mana ni? Saya Cikgu Salahuddin dari Kuching, Sarawak. Wow, orang Kuching patut dengan slang macam dari Sarawak. Okey, apa ni, kreatif orangnya. Bila nampak kat sini kan, kreatif. Okey, boleh berkongsi cikgu. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Doktor atas penerangan penjelasan yang sangat jelas sebentar tadi. Jadi ini gambaran saya walaupun lukisan tak nak berapa cantik. Jadi ini antara cara saya sendiri dalam mengurus stres. Yang pertama sekali ialah ini dengan menyanyi karaoke di rumah sajalah. Sebab kalau nyanyi di tempat lain memang dah sedia maklum suara tak sedap. Takut orang stres juga dengar kita menyanyi. Dengan cara menyanyi, mendengar muzik, muzik yang alam, dengan suara alam, burung-burung, air terjun. Yang kedua adalah seperti mana yang Doktor maklumkan tadi, kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, iaitu kita berzikir Rabbi Yassir wala tu'asir. Kita meluangkan banyak masa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kita, dengan cara bercuti. Tapi untuk masa sekarang ni kita dah sedia maklum, kita nak bercuti pun serba salah, tak bercuti pun serba salah. Jadi kehidupan kita sekarang ni serba salah lah. Nak bercuti serba salah, tak nak bercuti pun serba salah. Okey, seterusnya yang keempat dengan cara bermain dengan haiwan peliharaan. Kalau di rumah saya ada kucing, saya selalu bermain dengan kucing saya untuk mengurangkan tekanan stres semasa bekerja. Okey, seterusnya yang bawah ni adalah dengan cara berkebun kecil-kecilan. Walaupun kadang-kadang tempoh masa untuk tumbuh, untuk berbuah itu terlalu lama, tapi sekurang-kurang kita dapat berpeluh dengan cara beginilah. Dan seterusnya dengan cara tidur. Dengan cara saya lah tidur. Bila kita tertekan, kita perlu masa untuk rehatkan minda, rehatkan badan, fizikal kita semua. Setelah bangun dari tidur, insyaAllah taklah semua ringan, tapi berkurang sedikit tekanan tersebut. Itu cara saya, Doktor. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Salahuddin. Menarik Saya yakin bukan Cikgu Salahuddin sahaja, ramai yang lain pun ada mengamalkanlah apa yang dikongsikan tu. Macam tadi Cikgu Salahuddin share karaoke dan sebagainya. Itu satu cara lah yang berkaitan. Kalau dalam art terapi ni dia dance, movement, sound, music terapi. Itu saya pun kadang saya buat juga sebab nak release sorang-sorang kan. Buat pergerakan sebab benda tu akan dia kalau mengikut teori dance movement terapi, sound dance movement, dia kinesthetic movement, dia mengeluarkan energi-energi negatif daripada diri kita lah. Kita keluarkan segala aura-aura negatif dalam diri kita sebab lepas buat aktiviti itu kita akan rasa release sedikit. Bukan maknanya tak perlulah kita nak pergi ke pentas mana-mana kan, buat sendiri. Itu satu kaedah lah. Sebab kadang-kadang kalau asyik mendengar nasyid saja, kadang kita lumrah manusia, dia ada kejemuan kat situ. Jemu, rasa bosan. Jadi kita cari cara yang berbeza lah, seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Salahuddin tadi. Pet animal assist therapy itu pun satu yang bagus juga sebab dia ketenangan. Macam kadang-kadang bila kita balik kerja penat-penat, kita kadang-kadang just macam saya, anak-anak saya pun sama, bermain dengan kucing. Itu pun satu cara release sebenarnya, membuatkan hiburan menjadi satu kegembiraan dan hiburan, membawa ketenangan. Itulah, dan juga gardening dan sebagainya tadi yang ditunjukkan oleh Cikgu Salahuddin, yang mungkin ada yang kita dah buat, ada yang buat macam-macam cara lagi lah kan. Itu satu cara lah yang kadang-kadang kita perlu duduk seketika, kita tengok balik. Buat mind mapping kita sendiri macam yang dibuat tadi, kita buat dan kita letakkan skala supaya kita nak sentiasa checks and balance diri kita lah dalam diri kita tu, supaya
ada sentiasa kita upgradekan kita punya kaedah penjagaan diri lah. Jadi itu contoh yang baik lah yang ditunjukkan oleh Cikgu Salihuddin. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Salihuddin. So saya rasa kita dah dapat idea dan ramai yang buat pun tadi. Saya rasa buat mind mapping semua tu, dan kita kena selalu buat check untuk diri kita supaya sebagai satu cara kita buat terapi kendiri. Kita tak perlu nak jumpa sesiapa, tak perlu nak jumpa kaunselor dan sebagainya. Hari ini saya tunjukkan sesekali kita buat. Dan sambil-sambil kita banyak YouTube banyak kan sekarang ni untuk kita nak mendengar alunan-alunan muzik ke zikir dan sebagainya untuk memberi kelegaan kepada emosi kita lah. Ni Puan Raihan tanya nak dapat slide tu mungkin kena berhubung dengan ni Puan Zila lah. Okay, so ada tak sebelum kita berhenti last soalan, ada tak sesiapa nak bertanya apa-apa ataupun nak nyatakan apa-apa melalui verbal ni online? Kalau ada lah. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Daripada saya rasa hampir 200 lah tadi, sampai ke angka 200 kita. Sebenarnya ada yang left masuk. Minta maaf dengan line yang tak okey, dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semualah dalam kerjaya kita. Kita nak bantu orang lain, kita nak bantu diri kita nak bersama-sama membantu keluarga kita, kerana matlamat kita adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan kita nak hidup selamanya dalam situasi begini kan. Dan ujian yang diberi kepada kita tu adalah satu ujian untuk menguji kesabaran kita, dan tak akan lama sebenarnya. Kita perlu buat sesuatu lah dalam here and now untuk kita atasi, sebab selepas satu ujian kita dah berjaya, ada lagi ujian lain. Macam orang panjat gunung lah, dah berjaya panjat ke puncak, tengok ada lagi tempat lain, ada lagi cabaran-cabaran lain. So kita terus istiqamah, terus kuatkan diri kita, mantapkan segala aspek fizikal, emosi, minda, rohani, mental kita, pemikiran kita, supaya kita dapat balancekan antara yang positif dan negatif dalam diri kita lah. Terima kasih kepada semua. Saya tak tahu apa yang saya tekan ni, dah jadi apa. Dah jadi. Okey, saya pun tak tahu apa yang saya press ni, dia dah naik tak apa-apa dah. So saya memohon maaf kepada semua atas segala kekurangan saya, yang segala-gala yang kurang tu kelemahan saya lah. Segala yang bermanfaat tu ilmu pinjaman Allah daripada Allah untuk saya kembangkan kepada semua, supaya dapat kita kembangkan untuk manfaat ramai lagi insan-insan di luar sana lah. Kita hadir hari ini dekat 200 orang, di luar sana 20,000 orang lagi yang memerlukan bantuan kita untuk menguruskan emosi dan tekanan hidup mereka lah. Dan kita ucapkan tahniah juga kepada Puan Zila yang mengusahakan slot ini sehingga kita dapat berjumpa secara online, yang diharapkan dapat memberi manfaat bukan saja pada warga UiTM tetapi kepada ramai yang bersama-sama kita lah, termasuk daripada Kuching dan mungkin daripada tempat-tempat lain lagi lah kan, yang kita tak tahu lagi, daripada seluruh Malaysia lah ni agaknya. Okay, so terima kasih kepada semua sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih atas respon yang diberi di sini. Saya serahkan kepada Puan Zila lah untuk sesi bergambar kot. Sesi bergambar kalau tak silap saya lah. Okay, terima kasih ni Puan Zila. Okay, terima kasih banyak doktor, terima kasih atas perkongsian. Sebenarnya kami lah yang patut berterima kasih banyak kat doktor sebab sudi berkongsi pada hari ini, dan saya pun tak sangka dapat slot in dengan doktor sebab memang dia macam tak dapat, tapi macam okay, try my best. Alhamdulillah, thank you sangat doktor untuk hari ini. Dan ada juga yang PM tepi saya, orang kata thank you sebab dia rasa macam lega lepas kita buat art craft ni. Satu je, sebab saya bila saya belajar dengan doktor, saya buat tau tuan-puan, jadi saya rasa benda tu. That's why kena buat. Dan satu benda bila buat art craft ni, jangan takut pasal cantik ke tak cantik, kita tak cakap pasal benda tu.
Dan ada juga yang cakap nak bagi doktor tengok untuk doktor terangkan pasal gambar tak. Sebab makna ni kita yang kena bagi makna tu, bukan doktor. So jangan takut, jangan rasa macam kalau saya tunjuk gambar saya orang boleh tahu saya pasal macam orang boleh tahu secret. Tak ada, kita bukan di ujung. So untuk express sahaja, ini hanya sebagai satu tools untuk bantu diri kita express apa yang kita rasa. Jadi saya harap sedikit perkongsian moga bermanfaat dan dapat memberi dapat memberi satu perkara yang macam satu benda yang betul tentang grafik itu apa. Jangan takut untuk melukis, jangan takut untuk ekspresikan diri. Okey, mohon dan sebaik tuan-puan untuk buka, siapa yang boleh buka kamera, untuk buka kamera untuk kita buat sesi bergambar sedikit. Saya bagi masa dalam 10 second. Siapa yang boleh je lah, yang tak boleh tak apa, it's okay. Ada sesiapa yang sudi? Okay. Boleh nampak muka semua? Ada lagi? Okay, mostly pakai desktop, dia orang tak ada ni. Okay, tak apa. 5, 4, 3. Okay, kalau tak ada tak apa. Okay, kejap Okay, semua. Kejap alamak. Okay. Allah, banyak pula masuk. Okay, semua. 1, 2, 3, smile. Okay. Terima kasih banyak. Okay, sebelum itu saya sedikit pengumuman lah untuk kita sebelum kita tutup majlis pada hari ini. Untuk makluman, antara program-program yang akan berlangsung anjuran unit kerjaya dan kaunseling Campus Puncak Perdana adalah webinar Anda Okey siri 1 2012. Ini adalah webinar yang kita teruskan daripada tahun lepas, kita bawa ke tahun ni, dan juga kita akan buat juga kursus persediaan rakan kaunselor. Untuk maklumat lanjut bolehlah rujuk di Instagram rasmi dan juga Telegram rasmi unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Selangor. Dan kita mohon kepada para peserta untuk isi borang pendaftaran dan penilaian program. Pautan telah di-share di ruangan chat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Doktor, pihak kami memohon maaf atas salah silap ataupun kekurangan sepanjang pengendalian program. Terima kasih banyak doktor, terima kasih for sharing and terima kasih. Okey, itu sahaja kita tamatkan program kita pada hari ini dengan bacaan dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Okey, terima kasih semua. Take care doktor. Okey, saya left meeting lah. Okay, boleh. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Jumpa.